Seterusnya saya jumpa Yang Berhormat Sepang 12 minit. Terima kasih kepada Tuan Speaker kerana membenarkan saya untuk turut sama dalam berbahas tentang diraja ini. Tuan Speaker, saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana berjaya membentangkan titah ucapan diraja ini. Walaupun saya rasa agak lucu kerana sekarang ini di dalam parlimen ini pihak-pihak yang bergabung dalam kesatuan ini yang membentuk kerajaan sekarang ini, di parlimen ini mereka nampaknya bersatu. Tapi di Johor mereka sedang bergaduh sama mereka, mendedahkan bahawa parti A, parti gabungan mereka tidak boleh dipercayai dan sebagainya. Jadi ini mungkin keanehan dalam politik Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin menyentuh tentang isu rasuah yang dibangkitkan dalam titah diraja ini, iaitu di perenggan 74. Di mana dalam ucapan ini dikatakan bahawa, jika saya boleh bacakan, di perenggan 74, dalam membina sebuah negara bangsa yang telus dan berintegriti, better memandang serius tentang isu rasuah yang berlaku. Better percaya kerajaan sedang melaksanakan dasar inisiatif peran anti rasuah dan seterusnya. Tuan Speaker, kita semua mungkin telah membaca apa yang dilaporkan oleh media berkenaan dengan satu perbicaraan di Amerika Syarikat, di mahkamah di New York, yang melibatkan seorang warga negara Malaysia yang bernama Roger Ng, yang pernah menjawat jawatan dalam sebuah bank pelaburan, iaitu Goldman Sachs. Dalam pembicaraan itu, antara saksi yang dipanggil ialah mantan bos dia, iaitu seorang ahli daripada Jerman, Tim Leissner, yang dia mendedahkan antara lain bahawa apabila dia ingin membuat satu perniagaan di Malaysia ini, dalam urusan YNDB ini, dia terpaksa merasuah ramai ahli politik dalam kerajaan pada masa itu. Jadi untuk melaksanakan perniagaan di Malaysia, dia perlu melakukan rasuah. Dan rasuahnya bukan melibatkan jutaan tetapi bilion. Jadi saya merasakan bahawa rasuah ini bukan saja kita boleh menuturkan di bibir, tapi apa yang kita ingin adalah, yang kita lihat adalah pelaksanaannya. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan bahawa baru-baru ini ada seorang mantan CEO Astro yang dipanggil oleh SPRM untuk disiasat dan disiasat selama 8 jam. Kerana dia dikatakan terlibat mengadakan hubungan dengan salah seorang saksi dalam kes Roger Ng itu, yang mana hasil daripada evidence itu dikatakan bahawa dia ada meminta supaya diberikan hadiah lebih kurang 10 juta US untuk membeli apartmen atau membelikan rumah pangsapuri di London. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan. Ada orang minta saya tanyakan soalan ini. SPM telah soal siasat. Pertama saya nak tanya, adakah menyiasat mana-mana pihak? Walaupun saya setuju pihak SPM mengambil inisiatif menyiasat mantan CEO Astro ini, tetapi saya ingin bertanya, adakah menyiasat seseorang itu sehingga 8 jam adalah satu prosedur yang memang dibenarkan oleh atau menjadi satu SOP pihak SPRM? Kita mungkin pernah mendengar bagaimana berlakunya tragedi kematian Teo Beng Hock dan juga seorang Ahmad Sarbini sebelum ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah SOP menyiasat seseorang itu sehingga 8 jam ini adalah satu yang patut kita teruskan? Walaupun saya mungkin suka disiasat itu, orang-orang itu disiasat, tapi saya juga dipandu oleh ajaran agama saya, iaitu Al-Quran dan surah Al-Ma'idah ayat nombor 8. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa. Janganlah kerana kita benci pada satu orang menyebabkan kita berlaku tidak adil. Jadi dalam Islam ini, Tuan Pengerusi ataupun Tuan Speaker, dia menganjurkan kepada absolute justice, di mana walaupun dengan musuh kita sekalipun, kita kena berlaku adil. Itu ajaran Islam.
Jadi Tuan Speaker, mengenai SPRM dan siasat satu hal, saya tanya, adakah pihak JAKIM juga akan menyiasat mantan CEO Astro ini kerana mengadakan hubungan hubungan luar nikah dengan seorang yang bukan suami dia. Kita lihat kalau orang-orang yang berstatus rendah kat Malaysia ini, orang-orang biasanya kalau ada melakukan hubungan di luar nikah ini, kalau orang bawah ni biasanya senang disiasat. Muhammad. Sekejap, bagi sekejap. Jadi tetapi apabila melibatkan seorang yang dikatakan orang-orang yang bertaraf tinggi lah, kenapakah pihak JAKIM sehingga kini tidak dengar akan siasat orang seperti ini? Jadi saya nak tanya, adakah JAKIM akan menyiasat atau tidak? Silakan apa ni. Muhammad, saya tanya komen yang Muhammad berkenaan dengan siasatan SPRM kepada bekas CEO yang telah dipanggil untuk dirakam percakapan. Apakah pendapat yang Muhammad berkenaan dengan isu mitra di mana terang-terang kita telah bongkarkan di Dewan Yang Mulia ini penglibatan ketua MIC Tan Sri Vigneswaran dan beberapa pemimpin MIC yang kita lihat tidak dipanggil untuk dirakam percakapan. Adakah apa-apa double standard yang diamalkan oleh pihak SPRM? Saya rasa semua orang tahu bahawa di Malaysia ini memang amalan double standard ini sedang berlaku dan telah pun berlaku. Jadi saya tidak pelik kalau sekiranya amalan itu terus berlaku. Persoalan saya adalah, adakah SPRM takut dengan MIC atau parti-parti politik seperti UMNO, MC dan MIC? Adakah apabila berlakunya double standard ini, kita boleh membaca ataupun kita boleh membuat pelbagai andaian. Jadi saya rasa saya tidak mau jawab soalan itu, tapi saya rasa kita boleh buat andaian apa yang berlaku. Jadi, Sepang. Ya. Berbalik kepada isu berkaitan dengan mitra. Saya tinggal lagi 4 minit. Oh ya, kita pakai. Boleh sikit. Sikit. Berhubung dengan mitra, seperti mana yang disebutkan oleh Jelutong tadi, ini bukan saja berkaitan dengan pemimpin MIC, tetapi dalam beberapa bulan yang lepas, ramai yang telah ditangkap di bawah SPRM, siasatan untuk mitra, tetapi sehingga hari ini kita tidak tahu apakah perkembangan berkaitan dengan kes ini. Kenapa perkara ini berlaku? Ramai berkaitan tentang SPRM. Kita tahu bahawa telah menjadi pengetahuan umum dalam kes SPRM ini, Tuan Speaker, bukan saja melibatkan orang-orang, tetapi bos nombor 1 SPRM pun menjadi masalah. Jadi saya rasa kalau kita nak tanya kenapa tak kenapa, kita tanya kenapakah dari segi bos mereka sendiri pun ada masalah. Jadi saya rasa itu semua kita boleh serah pada rakyat, rakyat negeri Johor untuk membuat pertimbangan. Terusnya saya yang tanya tentang hak asasi manusia yang telah dinyatakan dalam perenggan 72 ucapan ini, ucapan Tita Raja, iaitu Malaysia telah terpilih untuk kali ketiga menganggotai Majlis Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa Bersatu untuk penggal 2022 hingga 2024. Alhamdulillah, nampaknya kita berbangga kerana kita telah terpilih untuk kali ketiga untuk menganggotai Majlis Hak Asasi Manusia. Kalau kita telah pun mengatakan kita berbangga, saya tanya, kenapakah kita harus meneruskan pendakwaan ke atas orang kartunis seperti saudara Fahmi Reza? Ini seorang yang patut kita banggakan kerana mempunyai bakat. Dia seperti Zuna ini seorang yang patut kita banggakan. Ini adalah rakyat Malaysia yang berbakat. Kenapakah kita harus dakwa dia? Sepatutnya kita memberikan reward kepada dia. Saya harap kerajaan harus menarik balik pendakwaan ke atas saudara Fahmi Reza. Seterusnya saya nak tanya kepada kerajaan tentang para 67-68. Di mana dinyatakan antara lain, mutakhir ini beta melihat timbulnya pelbagai pahaman dan aliran pemikiran yang menggirukan masyarakat Islam dan juga usaha menormalisasikan budaya yang bercanggah dengan adat dan amalan negara ini. Tuan Speaker, bagi saya, ajaran yang bertentangan dengan Islam ini kadang-kadang, ataupun aliran yang pahaman dan aliran yang mengelirukan ini, jangan kita lihat kepada satu benda yang terlalu kecil. Sebenarnya, bagi saya, telah berlaku juga keliruan dalam negara ini apabila orang-orang yang dikatakan terlibat dengan gerakan Islam, parti Islam, boleh menyokong rasuah, boleh menyokong, sebagai contoh, langkah syaratan, menyokong pengkhianatan. Ini juga mengelirukan orang Islam. Betul juga berlakunya kes di mana apabila ada seorang bapa yang telah pun memukul isterinya sehingga 23 jahitan, lepas tu masuk Islam,
Dan kemudiannya ibunya telah dilarang untuk mengambil hak penjagaan anak. Ini juga menirukan orang Islam. Kerana apakah orang Islam, bila dia pukul orang, lepas tu dia masuk Islam, seolah-olah dia telah escape liability dengan izin. Jadi ini semua bagi saya perkara-perkara yang menirukan orang Islam. Jadi saya meminta supaya kerajaan, jangan kita sibuk bercakap tentang menirukan Islam ni dari segi soal, nampak soal yang kecil. Tapi kalau kita bercakap tentang menirukan Islam, kita juga harus melihat bagaimana tindak tanduk ahli politik, khususnya ahli politik dari parti Islam, yang terang-terang boleh menyokong rasuah, menyokong salah guna kuasa, boleh menyokong benda-benda yang tidak betul. Jadi saya harap kerajaan mengambil juga tindakan ke atas mereka-mereka seperti ini yang telah menirukan Islam, dan orang betul sepatutnya. Tadi kita dengar daripada Kuala Nerus bercakap ayat Quran dan sebagainya, tetapi dipecat ataupun dibuang daripada Majlis Syura Ulama. Jadi bercakap tentang ayat Quran cair, tapi dari segi realitinya mereka inilah sebenarnya menjual ayat Quran. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepang.